Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini analisis Awani. Kita sudah bertapak sebagai pengendali ataupun peneraju industri halal dunia sejak sekian lama, lebih daripada 10 tahun. Dan negara-negara lain cuba menjejaki Malaysia sebagai hub halal. Tetapi Malaysia sudah terkehadapan dalam pelbagai bidang halal, terutama dalam kewangan Islam, perbankan Islam, produk makanan dan berkaitan dengannya. Jadi kita akan lihat prospek selepas ini. Selepas kita sudah dikenali sebagai hub halal dunia, tetapi kita perlu lebih lestari sifatnya. Kita akan bergerak lebih jauh ke hadapan dan bagaimana kita menggunakan inovasi dan juga kreativiti untuk menentukan industri halal kita terus mendapat tumpuan dunia dan kita ada rangkaian di seluruh dunia. Jadi sempena dengan HalFest ataupun Halal Fest 2014 yang kini sedang berlangsung di Mines Convention Center dari 3 hingga 7 September ini, kita akan melihat bagaimana potensi ini kita menerobos. Jadi bersama saya pada malam ini 3 orang yang pakar dalam bidang ini. Saya rasa sesuai sangat untuk saya bawa untuk berbincang perkara ini. Jadi saya perkenalkan tamu saya sebelah kanan saya, orang muda, saudara Farul Razi Jaludin. Selamat datang Farul. Panel penasihat Selangor Halal Hub, dan di tengah saya rasa kalau orang biasa dengan industri makanan halal pastinya familiar dengan Puan Fatihah Anis Ibrahim. Selamat datang Puan. Pengarah urusan Fatihah Frozen Food Sdn Bhd, dan di hujung sana selamat datang Tuan Muhammad Haji Muhammad Said, pengurusi Kumpulan Hijrah Water Sdn Bhd. Okey, 3 orang ni ada kepakaran dalam bidang masing-masing, dalam bidang industri makanan, dalam bidang perkhidmatan dan sebagainya, dalam bidang konsultan halal dan sebagainya. Jadi mungkin saya mulakan dengan Puan Fatihah dululah, orang lama. Puan Fatihah, selepas berpuluh tahun berkecimpung dalam sebagai usahawan, terutamanya dalam industri makanan halal ini, adakah kita berada dalam perjalanan yang betul ataupun bagaimana? Sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang makanan di bawah IKS, ramai usahawan-usahawan masih belum lagi mendapat sijil halal. Kemungkinan diorang tak diberi pendidikan dan diberi penerangan yang jalan yang betul. Dan ramai sebab untuk nak dapatkan sijil halal kena ada juga orang yang pandai, profesional dalam syarikat tu. Kalau setakat kita buat dekat rumah, buat cara biasa, dapur, belakang dapur, memang susah nak dapat sijil halal. Tapi untuk mendapatkan sijil halal bukannya susah. Buat online aja, tak payah pergi ke pejabat JAKIM. Just kita pergi online, isi online, diorang hantar orang dia datang cek. Kita kalau salah kita betulkan. Yang kena betulkan baliklah. Saya pun beberapa kali, pengalaman saya beberapa kali. Bukan sekali ya. Ya, sebabnya untuk dapatkan satu produk tu, untuk dapatkan sijil, mesti bahan-bahan yang kita pakai tu mesti ada sijil halal juga. Macam kita pakai rempah, kita pakai bajerin, setengah tu ada kita tengok online tamat tempoh, kilang-kilang kita tamat tempoh, yang benda betul tu yang agak menyusahkan sikit, terbantu untuk dapat halal. Saya pun di pengalaman saya sebagai pengusaha berpindah randah sebelum dapat tapak yang sangat sempurna diberi oleh MARA di kilang industri makanan Batu Cave, dan di sana apabila mendapat kilang sana perjalanan amat smooth, lancar dan proper. Kilang iaitu ke arah GMP terus dan ke arah halal dan juga HACCP. Dan alhamdulillah kita boleh berkembang daripada 100% semasa daripada tak ada kan 20-30 ribu jualan sebulan, meningkat 200%. Lebih daripada 100%. Lebih daripada 100% apabila mendapat sijil halal. Okey. Itu isu yang pertama diungkapkan oleh Tuan Haji Fatihah. Saya rasa mungkin Farul Razi ada pengalaman sebagai panel penasihat Selangor Halal Hub. Mengikut perangkaan daripada kementerian dan juga JAKIM sendiri, 1/3 di kalangan industri kecil dan sederhana kita, terutamanya industri yang menumpukan makanan dan juga minuman halal ini, tidak memiliki yang hanya memiliki sijil halal 1/3 saja, yang 2/3 masih belum dapat lagi. Tetapi saya rasa dengan penerangan awal Puan Fatihah tadi, beliau dapat meneroka ruang baru dan juga pemasaran baru yang begitu jauh bezanya sebelum beliau dapat persijilan halal itu. Baik, terima kasih Haji Nazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, isu ni bukannya cerita 1-2 tahun, 5 tahun. Mungkin isu ni sudah 10 tahun barangkali.
Kerana kalau kita tengok pun, kalau kata tadi, dari 1/3 di kalangan pengusaha itu yang dapat dan yang memohon dan dapat. Kalau tak mohon tak dapat, langsung lah. Sebab dia voluntary, bukan compulsory. Baik. Yang pertama, itu pun kita kena tengok. Dalam 1/3 itu 80%-nya bukan Islam. Hanya 20% saja Muslim yang minta. Kan kita nampak masalahnya bila kita rinci kan. Baik, disebabkan ialah mereka ini ada satu fahaman, terutamanya orang Muslim. Islam. Kita dah Islam. Apa nak sibuknya, takkan tak halal kita. Tapi dia tidak tahu soal bagaimana nak memastikan zero defect. Tidak ada perkara-perkara yang syubhah yang masuk, yang haram yang masuk, yang menyebabkan nanti tidak ada satu jaminan bahawa produk yang akan dikeluarkan itu halal. Dan menyebabkan, iaitu pertama. Yang keduanya ialah mereka ini merasakan kita dah berniaga macam ni, tak apalah, dapat sebulan 7-8 ribu, dia dah berasa cukup. Dia besar dah. Dia berasa tak ada apa dah, apa nak kecoh-kecoh. Jadi dia tak meminta ataupun tidak meminta kepada pihak yang berwajib bahawa kami, tolonglah kami, ini persediaan halal, kami nak persediaan halal untuk kita katakan sekarang ni dia sebagai marketing tool sebenarnya. Mengembangkan perniagaannya. Marketing tool, sebab macam Puan kata tadi, naik sehingga 200%. Nestle pun dulu, dunia, kalau kita ikut dunia, Nestle bukan jauh sangat pasaran dia. Bagaimana dia boleh berkembang, expand begitu besar? Dia datang Malaysia, dia dapatkan persediaan halal di Malaysia dan distribute ke seluruh dunia. Kerana bila datang daripada Malaysia, yang negara pertama di dunia yang membangunkan sistem halal dan diterima oleh Codex sendiri, maka Malaysia sebagai contoh, Malaysia sebagai base dan mereka berkembang. Orang tidak nampak itu. Lepas ni kita tanya pengalaman Tuan Najib Muhammad Said. Mungkin beliau ada cerita tersendiri bagaimana pentingnya mendapatkan persediaan halal, kerana kita tahu ini antara ruang yang awal sekali perlu diterokai, perlu dilakukan oleh para usahawan kita sebelum memikirkan bagaimana dapat meneroka pasaran baru menggunakan automation seperti Puan Fathia katakan tadi, mesin-mesin dan sebagainya, dapat meneroka pasaran global dan sebagainya. Barulah kita akan lihat Malaysia akan menjadi satu pasaran ataupun hub yang begitu dinamik tentang industri halal. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam analisis awal ni, kalau kita lihat bagaimana kita membuka pemikiran baru dalam industri halal. Kerana kita bukan hanya nak pun berkokok bahawa Malaysia menjadi hub halal dunia ataupun Malaysia, persediaan halal Malaysia sudah diiktiraf sebagai persediaan halal yang paling berkualiti di dunia. Tetapi kalau kita sendiri tidak merebutnya, susahlah kita nak berfikirkan bagaimana orang lain berebut datang ke Malaysia dan sebagainya. Mungkin Tuan Haji Muhammad Said sebagai pengurusi kumpulan Hijrah Sdn Bhd melihat industri halal Malaysia perlu bergerak lebih cepat, merebut pelbagai peluang, bukan hanya melihat, bukan hanya memerhati, tetapi pemain-pemain sendiri yang sudah ada di Malaysia ini perlu merebut peluang ini. Terima kasih Cik Nazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya sebagai wakil daripada Hijrah Sdn Bhd, saya nampak dalam industri halal ini satu perkara yang perlu diutamakan. Khususnya saya pemain industri water filter lah sebagai penipis air. Yang mana pengguna hari ini melihat bahawa sesuatu produk yang tidak ada halal itu mereka anggap setengahnya yang fanatik tentang halal, mereka akan memilih logo halal. Sebab ada setengah-setengah pendapat bahawa bagi mereka yang tidak ada logo halal, kadang-kadang mereka akan anggap bahawa kilang itu tidak bersih. Sebab halal itu bukan saja pada bahan itu sendiri, tapi cara pembuatan. Lebih lagi sekiranya produk orang Islam tu dia ada pemasangan secara syariah. Jadi kita lebih utama pada benda itu. Jadi bagi saya, industri saya pada tahun 2005-2006 saya tidak ada menggunakan logo halal. Sebab apa bezanya ketika itu? Jadi pada ketika itu sambutan daripada pengguna yang nakkan benda yang halal ni, saya tak dapat nak menempuhi pasaran tu. Tak boleh tembus pasaran tersebut. Betul. Jadi alhamdulillah dengan adanya khususnya pihak JAKIM sebenarnya yang Cik Rozi cakap tadi, dengan adanya inisiatif yang dibuat oleh pihak JAKIM, maka Hijrah dapat
membuat satu pembaharuan yang mana produk kami sentiasa mengambil satu inisiatif bagaimana nak menerokai pengguna Islam, iaitu kami mencari bahan yang halal. Alhamdulillah pada tahun 2007 hingga ke hari ini, permintaan kami punya penaipai tinggi. Kenapa? Bukan saja orang Islam, orang Chinese pun sendiri, dia kata kalau ada halal ni bersih kilang tu. Itu yang kita nakkan. Itu orang non-Muslim. Okey, Puan Fatihah, selepas kita memiliki persetujuan halal dan juga kita sudah bercerita tentang kelebihan dan juga peluang-peluang baru yang dapat direbut oleh Puan Fatihah sebagai pemilik kumpulan Fatihah Frozen Food Sdn Bhd. IKS di Malaysia, kita sebagai satu pemangkin industri, bukan hanya industri halal tetapi pelbagai industri. Tetapi ada cabaran-cabaran yang tersendiri. Mungkin dari pengalaman Puan Fatihah sendiri melihat di kalangan usahawan kita dari aspek pemasarannya, apa yang lacking dari sudut untuk kita merebut peluang-peluang yang sudah terbuka tetapi kita masih mempunyai cara pemikiran ataupun pendekatan lama itu? Halal adalah sangat penting untuk siapa-siapa nak buat bisnes, terutama dalam bidang makanan dan minuman. Minuman, tak kiralah kosmetik ke, farmasetika ke, memang perkhidmatan penting. Dan sebagainya. Perkhidmatan pun kena ada sijil halal. Barulah boleh berkembang. Jadi kita tak boleh pandang remeh yang tentang halal ni, sebab pengalaman saya sendiri. Sebelum saya tak ada sijil, memang nak jual barang pun tak laku. Nak orang hotel nak, orang nak bawa ke luar negara tak dapat, nak pergi ke Brunei bertahun-tahun saya terpaksa menunggu untuk lihat je lah orang lain ngebut dia. Peluang saya tu saya rasa untuk nak masuk supermarket orang lain dapat dulu. Cantik dia punya tempat. Cantik dia tempat. Sampai sekarang pun saya masih bermasalah susah untuk lagi, masuk ke supermarket sebab disebabkan tak ada space dah untuk produk-produk saya. Berebut orang Diorang dah lama kan. Dah establish Dah establish jenama-jenama terkenal. Apabila Fatihah nak pergi masuk, tak ada space diorang cakap. Macam juga kita nak dalam masa terdekat, saya sepatutnya masuk di Tesco. Dah lulus, dah semua besar. Dah complete everything. Tapi space tak ada. Itu bukan tak boleh nak buat apalah. Diorang cuba juga cari space untuk masukkan. Fatihah setakat ni memang agak terkenal jugalah. Ramai orang komplain nak beli, tak ada dekat supermarket. Tapi alhamdulillah setakat ni kita telah masuk ke Pasaraya Maidin Hyper, bukan semualah. Sebab Maidin bukan ada freezer banyak kan. Dan seluruh kedai rakyat satu Malaysia, Sabah dan Sarawak dengan adanya sijil halal. Kalau saya tak ada sijil halal, tak ke mana. Dan juga ke Kopitiam, pasaran Kopitiam di mana kita buat OEM. Banyak kita dapat OEM daripada beberapa company besar. Pelaburan dalam bidang kataupun pembuatan itu menggunakan mesin, menggunakan alat-alat elektronik yang lebih banyak menggunakan kataupun inovasi itu. Jadi memang, mungkin pengalaman Fatihah tentang itu. Apabila pergi ke kilang sekarang, saya dapat sijil halal. Sebelum ke kilang sekarang, saya tak dapat sijil halal. Dan sekarang kita ke otomasi. Di mana roti prata, roti boom, cucur badak, kari pap crispy dihasilkan 100% oleh mesin, di mana pengeluaran adalah 3,000 satu jam. Roti canai, roti prata kita tak perlu tebar dah. Zaman dulu-dulu kita terpaksa tebar, kita terpaksa pakai orang ramai, pekerja yang agak ramai. Dan sekarang 5 orang aja jaga mesin, complete everything. Dan yang paling bagus, penggunaan minyak memang tak ada daripada awal hingga ke akhir. Itu dah berkualiti dari sudut kesihatan. Itulah inovasi terbaru daripada saya dan insya-Allah dalam masa terdekat saya akan dapat anugerah inovasi peringkat negeri pada 12 hari bulan ni, September, dan akan dah bertanding pun untuk peringkat kebangsaan dan insya-Allah kalau menang pergi ke peringkat anugerah Perdana Menteri. Okey, itu cerita Puan Fatihah. Mungkin Puan Razi, siapa yang akan bagi maklumat-maklumat yang Puan Fatihah ada ni kepada di kalangan usahawan kita? Adakah mereka terpaksa mencari sendiri ataupun maklumat ni sudah ada tetapi mereka mengambil mudah? Sekali lagi pada saya pemikiran yang cara lama konservatif itu perlu berubah dan juga penganjuran Halfest, Mihas dan sebagainya. Saya rasa peluang-peluang ini perlu direbut dan pemain kita, para orang kata pun yang bergiat dalam industri IKS halal dan sebagainya perlu mengambil peluang. Baik, sekarang ni sudah era langit terbuka, maklumat di hujung jari. Dan pihak JAKIM sendiri pun ada menyediakan informasi-informasi contoh dalam halal.gov.my berkaitan bagaimana sendiri manual untuk kita membuatnya ataupun memohon secara online di sana.
Dan juga ada juga penerangan kalau kita datang kepada contoh kita kata Halfest, ada MIHAS, ada World Halal Forum dan sebagainya. Di sini ada maklumat-maklumat untuk mereka mendapatkan bagaimana kaedah untuk yang pertama untuk mendapatkan apa nama kita kata sijil. Kemudian bagaimana untuk membentuk satu jawatan kuasa yang boleh mengurus dan mengawal halal secara dalaman di dalam syarikat. Pemantauan dalaman ya. Sebab itu kita melihat banyak apabila berlaku zaman IT ini maklumat lebih mudah dapat dan ramai terutamanya usahawan daripada sektor urban dan juga semi-urban. Mereka mendapat manfaat yang lebih besar kerana yang di kampung-kampung ni kerana attachment dia tu. Dia dengan ada connection di sana. Dan apabila berlaku macam tu, maka mereka mampu untuk bersama-sama untuk apa namanya masuk dalam pasaran halal dengan ada satu pengiktirafan, ada satu akreditasi oleh pihak yang berwajib tentang halal yang dibangunkan dalam syarikat itu. Cuma tinggal lagi ada yang masih pemikiran lama yang masih tak nak, itu kita tak boleh nak cerita apa dah. Itu jelas kerana kita tahu mungkin Puan Fatihah dan Tuan Haji akan melihat kerana apabila kita lihat di pasaran dengan penggunaan social media dan sebagainya, ribuan industri ataupun pemain-pemain yang bergiat dalam industri ini, sama ada mereka melakukan secara kecil-kecilan ataupun sambil-sambilan ataupun mereka dah besar tetapi mereka ambil mudah seperti yang Puan Fatihah kata, mereka tak maulah ambil persijilan halal kerana mereka tak ada kedai, tak ada mesin-mesin dan sebagainya. Sedangkan kalau mereka serius benda ni, mereka boleh melangkau, mungkin bukan sahaja bertatih ataupun berjalan tetapi mungkin boleh berlari dalam industri. Kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam bercerita pemikiran baru dalam industri halal. Kalau kita melihat bagaimana kita nak melonjakkan kekuatan kita dalam industri halal, terutamanya di Malaysia, kerana kita ada kekuatan dari sudut persejilan halal dan hub sebagai hub kewangan Islam, perbankan Islam dan juga dalam bidang perkhidmatan halal. Mungkin Tuan Haji Mat Said, mungkin sebagai pengurusi kumpulan Hijrah Water boleh berkongsi dengan kita. Kalau kita nak mencari pasaran baru dan pastinya kadang-kadang kita ada kekangan dari sudut modal, pusingan dari sudut linkage pemasaran dan sebagainya. Tetapi dengan kepakaran yang kita ada, saya rasa tiada masalah kalau kita menggunakan cara yang lebih kreatif, misalnya mencari partner ataupun kita boleh outsource kita punya kepakaran kita kepada pihak yang ketiga menggunakan kita punya technical assistant dan sebagainya. Mungkin Hijrah ada pengalaman tersendiri tentang ini. Okey, untuk makluman Encik Nazri, satu soalan yang bagus untuk kami. Sebenarnya Hijrah ni pada ketiga itu kita menggunakan satu teknologi yang lama, yang mana cengkerang laut kita gunakan sebagai kalsium dalam penapis air. Jadi oleh kerana macam mana Hijrah nak berkembang lebih jauh, bagaimana kita nak bekerjasama dengan orang luar, maka satu teknologi baru yang Hijrah buat dalam industri halal ni ialah kami menggunakan sisik ikan talepia itu sendiri. Yang mana sisik ikan talepia itu mendapat persetujuan halal untuk kalsium penapis air kami. Kami bekerjasama dengan pihak UFC. Ini adalah satu cara kita nak memajukan kita punya teknologi berserta dengan pihak universiti untuk melahirkan satu produk inovasi yang terbaru. Maka Hijrah Water ni satu penapis air yang berbeza dengan penapis air di pasaran. Jadi dengan adanya industri halal ini telah menaikkan kita punya jualan. Economic skill kita lebih besar. Melalui inovasi yang baru tadi. Farul Razi, kalau kita lihat di pasaraya ataupun berada di luar negara lah, kalau kita ke UK, ke London ataupun di Dubai ataupun Singapura dan Jakarta, kita lihat banyak sangat produk halal. Tetapi kadang-kadang kita kelakar juga ataupun kita ketawa sendiri dalam hati kita, halal tetapi bukan dari Malaysia, tapi dari Thailand misalnya ataupun negara-negara yang bersebelahan dengan kita. Apa sebab itu? Adakah kita gagal merebut peluang itu ataupun mereka lebih cepat ataupun lebih inovasi sifatnya? Baik. Satu soalan yang menarik. Yang pertama, kita
saya nak sebutkan di sini, Malaysia sebagai negara perdagangan ke-17 terbesar di dunia. Walau bagaimanapun, penguasaan Malaysia dalam pasaran halal ni hanya 1% daripada kek yang besar itu. 1% yang saja. nilainya, kalau nilai dunianya global 2.3 bilion. 3 trilion. Trilion. Kek itu sangat besar. Kita hanya menguasai 1% sahaja. Dan untuk antara pemain terbesar ataupun pengeluar negara-negara pengeluar produk-produk halal, yang pertamanya antaranya Thailand. Sebuah negara Buddha yang Islamnya minoriti tetapi dia menguasai dari sudut pembuatannya, teknologi dan sebagainya, Amerika, Australia, Brazil dan Argentina. Dia pengeluar ayam terbesar di dunia, halal. Yang halal. sembelih. Kita cerita yang halal ni. Kita tak nampak itu di saya sana, jumpa di Jepun tu. Di tangga in Argentina, in Brazil. Kita tak nampak di tangga-tangga top 5, top 10 itu daripada kalangan negara Islam. Tidak. Itu satu perkara yang sangat malang. Dan Malaysia, kita mempelopori satu sistem, kita membangunkan sistem halal dan diadaptasi di seluruh dunia. Sistem kita menjadi contoh. Tetapi nampaknya kita menjadi juara dari sudut kita masih menjuarai. Aspek itu saja kita juarai dari sudut inovasi, pengurusan dan pembangunannya. Tapi dari sudut pengeluarannya nampaknya rakyat kita masih terkebelakang. Sebab Puan Fatihah sendiri, pengalaman untuk kita merebut peluang ini. Kalau kita kata hanya 1% saja Malaysia berada di pasaran global, tetapi sedangkan kita mempunyai keupayaan tentang itu, apa halangannya? Halangan memang banyak. Sebab kalau kita still buat cara yang masih lama, kita tak pergi kepada automation, inovasi, memang kita ke tahap lama. Sebelum ni pun ramai usahawan-usahawan pergi buat marketing ke luar negara, ikutlah Matrade lah apa pun kan. Ikut Matrade, ikut Expo Mara ke mana-mana, balik dapat order tak boleh nak buat. Itu biasa. Sebab itu biasa saya dengar. Satu bagi saya banyak kan. Sekiranya kita masih di tahap lama, tak ada inovasi, masih buat dengan tangan, memang kita manual memang tak boleh nak berkembang. Macam setakat ni saya, alhamdulillah lah dengan automation yang inovasi yang saya buat untuk ni roti canai, roti prata, roti boom, kari puff, cucuk badak, saya boleh supply ke seluruh rakyat, kedai rakyat satu Malaysia. Dan kalau saya masih menggunakan tangan hingga ke hari ini, saya tak dapat memenuhi untuk permintaan, sebab kedai rakyat ni ada 100 lebih outlet. Termasuk Sabah Sarawak. Memang besar. Jualan amat banyak setiap bulan. Tapi saya dapat produce dan hantar on time. Okey, Tuan Haji, akhir sekali, mungkin dalam masa 30 saat, apa yang perlu Tuan Haji lakukan dan rakan-rakan dalam industri ini untuk merebut peluang ini? Okey, saya mencadangkanlah kalau boleh pihak yang permain industri halal ni, khususnya JAKIM lah, kalau boleh mengumpulkan produk-produk orang Islam kita khususnya lah yang mempunyai status halal, dibuat satu macam kios yang mana nak dapatkan produk tu datang ke tempat tu. Dah ada semua maklumat. Maklumat semua dah ada kat situ. Dan satu yang saya harapkan ialah pusat sehenti lah ni. Pusat sehenti saya masukkan. Selain daripada itu, saya mengharapkan pemain industri halal yang mempunyai halal industri mereka perlu ada satu eksekutif halal dalam syarikat tersebut supaya memantau pemantauan dalaman. Produk itu tidak melepasi daripada garis panduan yang diberikan oleh JAKIM. Okey, saya rasa itu cerita ataupun pengalaman yang terbaik kita dengar dari pemain sendiri, Puan Fatihah dalam Fatihah Frozen Food Sdn Bhd dan juga Tuan Haji sebagai kumpulan Hijrah Water Sdn Bhd dan juga konsultan panel penasihat Selangor Halal Hub, saudara Fahrul Razi. Terima kasih Puan Fatihah. Semoga terus sukses. Saya nak tengok karipap Puan Fatihah di Tesco selepas ini. Dah ada peluang tetapi tak ada tempat lagi ya. Begitu juga Tuan Haji dalam bidang filter air dan sebagainya, dan kita harapkan pemain-pemain kita dapat merebut peluang yang begitu besar ini, dan satu hari nanti bukan hanya kita dapat ikut pameran-pameran industri ke luar negara, tetapi sini kita dapat memenuhi pasaran yang mereka inginkan supaya kita supply ataupun hantar produk mereka ke London, Dubai dan sebagainya. Terima kasih kepada 3 orang tamu saya. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke platform media sosial kami, dan jangan lupa muat turun aplikasi asrowani.com melalui Google Play dan juga App Store. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih.